tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dipanjangkan umur dan kita masih lagi diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita menyambung perbincangan kita tajuk sirah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi insya-Allah pagi ini kita akan sambung balik di muka surat 68 ni. Kita mulai situ, muka surat 68 di bawah nombor yang 17 tu. Rasulullah SAW berlumba dengan Aisyah. Tak tahu dah bila nak habis. 2 tahun lagi tak sudah orang, tak apalah. Walau macam mana pun, yang pentingnya yang sedikit itu jadi manfaat dan kita boleh beramal sedikit sebanyak sekadar yang kita mampu dengan kekuatan yang Allah beri kepada kita. Jadi insya-Allah kita terus kepada tajuk Rasulullah SAW berlumba dengan Aisyah. Cuma sebelum tu Saudara Syamsul dia hantar mesej kat saya, kita suruh bincang bab sembahyang sunat duha. Nanti kemudian itu yang kemudian kita sebab yang minggu depan siapa Ustaz jalan. Ustaz jalan. Awak tak tanya Pak Abid kat dia? Dia tak ada masa, tak ada. InsyaAllah lah saya depan ni di ujung-ujung lagi kita akan cuba sekadar yang saya tahu dan sekadar yang saya dapat, insyaAllah kita cuba bincang. Cuma kalau ada penambahan daripada tuan-tuan dan puan yang biasa buat tu, kita boleh bincang. Saya ni program saya ni, kuliah saya ni lebih kepada santai lah. Jangan pressure lah, jangan tertekan. Wajah kita sebab masa panjang. Bila masa panjang tu, dia banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kepada mengantuk, boring dan sebagainya, cemui dan sebagainya. Jadi kita pergi dalam keadaan yang santai. Kalau ada soalan di celah tu boleh, saya tak ada masalah. Cuma setengah guru dia tak nak. Dia kata ada segi adab murid dengan guru tak boleh. Guru tengah mengajar, anak murid tak boleh tanya. Saya sebab saya punya konsep, saya bukan mengajar, saya berbincang dengan tuan-tuan dan puan. Boleh tanya. InsyaAllah setakat yang saya boleh jawab, saya jawab lah. Kalau saya tak boleh jawab, kalau saya diam tu maknanya tak arti lah tu. Baik, kita cuba sambung balik. Rasulullah SAW berlumba dengan Aisyah. Ini masih lagi sekitar berhubung tentang bagaimana Nabi bergaul dengan isteri dia di rumah, terutama sekali Aisyah lah, sebab kita bincang sirah Aisyah. Dia kata Rasulullah SAW menyukai aktiviti memanah dan pacuan kuda. Baginda menganjurkan dan mengajar para sahabat untuk melakukannya. Kadang-kadang Rasulullah SAW berlumba dengan Aisyah. Aisyah berkata kisah berikut. Ini hadis yang Aisyah sebut mengikut riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi. Pada suatu hari dia kata, aku melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW. Waktu itu aku masih muda dan langsing. Langsing ni slim lah kot. Bahasa Allah ni slim. Waktu itu aku masih muda dan slim. Baginda memerintahkan para sahabat untuk berjalan mendahului kamu. Lalu kami pun berlumba lari dan aku berjaya mengungguli baginda. Dalam keadaan kalah, Rasulullah SAW terdiam dan tak berkata apa-apa. Tetapi lama-kelamaan aku semakin tua. Aisyah kata lama-lama aku bukan tua lah. Dan badan aku semakin gemuk. Tu oleh dah lagu tu. Dalam perjalanan tersebut Rasulullah SAW kembali menentangku untuk berlumba lari. Setelah baginda memerintahkan para sahabat untuk berjalan mendahului kamu, waktu itu baginda mengungguli aku. Baginda ketawa dan berkata, kita selesai. Draw lah, seri-seri. Jadi ini kisah bagaimana Nabi dia tunjuk kepada kita sebagai umat ini, antara suami dengan isteri ini kena mesra, kena ada kemesraan. Kita mesra ni paling kat awal ya. Masa duduk cinta, aku celah pokok goncang, duduk pekat nenak aku. Masa tu ya, bila dah boleh anak tu kurang sikit, bila boleh cucu tu tidur pun asing-asing lah. Pakai asing. Tok Wan duduk di atas, Tok duduk di bawah. Yang Tok pun kalau cucu balik kalut memang tak dan tengok Tok Wan. Jadi ini yang Nabi tunjuk. Jadi sekali-sekala Nabi bergurau dengan Aisyah dalam keadaan yang dalam perjalanan. Dalam perjalanan Nabi berlumba lari dengan Aisyah. Kemudian Aisyah cerita satu ketika masa dah berlaku perlumbaan yang awal itu dia menang. Kemudian perlumbaan yang kedua tu Nabi pula menang. Jadi hidupnya begitulah. Jadi maknanya, tapi walaupun ketika awal yang Aisyah menang tu,
Nabi dia, Nabi tak kata apa. Kalau kita eloklah hang muda berlaku, padalah mana. Kita komen, tapi Nabi itu adab cara berumah tangga tu yang Nabi ajak. Jadi kita pun cubalah setakat yang boleh. Tapi janganlah buat depan cucu dah momok-momok buat depan cucu tak gitu cucu kata, itu dengan Tok Wan bang biar. Takut dia masuk Facebook aja. Dia kata cerita baru tu dengan Tok Wan saya buang tebiat belum lari lah rumah. Tengok keadaan lah bagi sesuai. Baik, itu yang pertama. Yang ke-17, yang ke-18, tengok macam mana pula sikap Aisyah dengan Nabi SAW. Sifat feminin. Feminin ni apa? Kataan yang sesuai Okey, sifat feminin seorang perempuan berpengaruh sangat besar bagi kehangatan cinta dan kasih sayang pasangan suami isteri. Kalau ikut yang pengarang ni sebut, sebenarnya dalam rumah tangga ni yang nak mempengaruhi kasih sayang sebenarnya sebelah perempuan lah. Orang lelaki-lelaki ni kadang-kadang dia tak apa nak peduli sangat. Jadi sebagai isteri kita kena pandai lah macam mana nak menarik perhatian pasangan kita tu. Kemudian salah satu sifat itu ialah sikap manja dan hati yang mudah merajuk. Sifat manja yang ada pada Aisyah dan sifat mudah merajuk. Itu memang sifat naluri yang Allah letak kepada orang perempuan. Menghadapi isteri yang merajuk, seorang suami dituntut untuk mengalah dan berusaha untuk menyejukkan hati. Itu formula dia, faedah dia. Bila ada merajuk, kena pujuk lah. Itu formula. Tapi kita ni ikut faham. Orang merajuk ikut faham. Orang tak merajuk, orang berhenti. Ketika seseorang menelaah kitab-kitab hadis dan menemui perkara-perkara itu dalam kehidupan Rasulullah SAW bersama isteri-isteri baginda. Jadi ini formula yang pengarang ini yang Syekh Sulaiman An-Nadwi dia cuba terapkan kepada kita, dia cuba cerita kat kita. Dia kutip daripada hadis-hadis yang pernah berlaku dalam keluarga Nabi. Bila ada yang merajuk, kena pujuklah. Itu faedah dia. Dia seharusnya mampu untuk menempatkan persoalan itu di tempatnya yang tepat. Jadi tengok keadaan nak selesai masalah tu, kalau merajuk, pujuk. Kalau dia tengah beletiak, kita jangan jawab lah. Dia beletiak, kita start untuk pergi lain. Ada pasien hak yang Nabi Yunus AS Allah uji dia dengan bini hak jenis beletiak. Bangkit-bangkit tu, celik-celik, tengah-tengah mata tu, selalu lah. Monti pula lena. Jadi kita kalau ada di kalangan yang suami-suami lah dapat isteri yang macam tu sabar. Antara ujian Allah dekat kita, Allah nak angkat martabat kita dan sebagainya lah kalau kita boleh sabar. Habis tak sabar, start tu hidup kedai kopi lagi senang. Biar cakap seorang-seorang, tidak pun cari bokai, pergi mengelau ke, pergi tarik dah mana-mana parit yang boleh. Itu faedah cara jalan penyelesaian supaya benda tu jangan panjang. Kalau kita duk agah juga, dia jadi panjang. Kemudian dia kata ramai orang menyangka bahawa sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada isteri-isteri baginda dalam keadaan sebegitu merupakan sikap seorang Nabi kepada umatnya. Mereka tidak menyedari bahawa sikap Rasulullah SAW itu dilakukan dalam kapasiti baginda sebagai seorang suami kepada isteri-isterinya. Jadi setengah orang, ni komen pengarang, dia kata setengah orang kata bila dikaitkan dengan kisah Nabi, riwayat hidup Nabi, tak apalah je Nabi. Dia Nabi, dia boleh buat belakang. Tak apalah dia Nabi, dia boleh buat, tapi dia nak tunjuk kat kita. Tapi kita kena ingat dalam masa yang sama, Nabi juga sebagai seorang suami, sebagai seorang ketua keluarga, itu yang kita nak ambilnya. Bukan kita nak ambil jawatan Nabi tu. Jawatan Nabi kita tak nak ambil dah, nanti dekat Nabi aja. Cuma kita nak ambil apa, tunjuk cara yang Nabi buat itu. Atas kapasiti sebagai suami dengan isteri dan dengan keluarga dan anak cucu. Oleh itu, kita akan cuba untuk mempelajari beberapa contoh dan peristiwa-peristiwa yang dirakam oleh kitab-kitab hadis itu dalam perspektif dan pemaknaan yang lebih tepat. Jadi kita nak cuba ambil. Aisyah berkata, ni ada satu hadis. Aisyah berkata, aku berasa cemburu kepada perempuan-perempuan yang menyerahkan diri mereka kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi. Ni tak payah dah, adat dah.
Kalau Aisyah pun merasa cemburu, tambah hak bukan Aisyah lagi zakat dah. Sebut kata nak tambah satu lagi boleh, bersyarat. Sama ada lepas satu ataupun macam-macam lah. Boleh. Biar siapa pun tak gaduh. Biar Jahannam dulu. Hak ni pun tak gaduh, hak ni pun tak gaduh. Dia buatlah ubat macam mana pun. Itu kita. Baik. Aisyah kata dia cemburu kalau ada perempuan lain yang main tawak diri dekat Nabi. Yalah Nabi, siapa yang tak nak? Ada perempuan yang tawak diri untuk nak dikahwin. Jadi Aisyah bila dia dengar benda tu, dia walaupun dia sebagai Ummul Mukminin, isteri Nabi, dia kata aku pun cemburu juga. Cemburu itu atas naluri manusia, atas naluri wanita. Memang ada perasaan cemburu. Jadi kalau cemburu yang ada dalam naluri manusia atau dalam diri perempuan itu adalah satu yang fitrah yang Allah letak. Tapi patut padan. Hak kita ni pasal hak tak patut padan tu. Hak terlajak atau hak tak boleh kan? Aku bertanya, bagaimana mungkin seorang perempuan ni, Aisyah kata, Aisyah buat persoalan, bagaimana mungkin seorang perempuan menyerahkan dirinya kepada orang lain untuk dinikahi? Ada kepatutnya dia serah diri ke orang sebelum nikah. Dia marah lah pasal nak kena tumpah hak dia. Hak yang si lelaki tak apalah. Lalu ketika turun ayat, ini ada sangkut paut dengan asbabun nuzul, sebab turun ayat. Turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha' wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik. Artinya, kamu boleh menangguhkan, yakni menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, antara kalangan suami isteri Nabi itu. Dan boleh pula menggauli antara mereka yang kamu kehendaki. Ini Allah bagi pilih kepada Nabi. Sebab Allah isteri Nabi itu ramai, jadi Allah bagi pilih siapa yang Nabi nak menggauli dan siapa yang Nabi tak nak. Dan siapa yang kamu ingini untuk menggauli kembali dari isteri-isterimu yang telah kamu sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Ini ada sangkut paut dengan peristiwa. Kalau kita tengok dalam kitab Asbabun Nuzul, Lubabun Nuqul fil Asbabun Nuzul, kitab Imam Sayuti, ada sebut cerita satu ketikanya isteri-isteri Nabi ni dia macam buat satu nak kata komplot tak sesuai dengan isteri-isteri Nabi. Tapi mereka cuba pakat di kalangan sama-sama mereka tu untuk cuba macam buat ada satu protes lah, buat protes kepada Nabi. Kemudian akhirnya turun ayat ni sampai Nabi duduk fikir macam mana nak selesai masalah isteri yang sepakat tu, yang ramai-ramai tu dia cuba menjauhkan diri dengan Nabi. Kemudian turun ayat ni, ayat yang Allah kata bebas. Allah bagi kebebasan kepada Nabi, pilih siapa dulu di kalangan isteri-isteri tu yang Nabi nak duduk sekali, yang siapa yang Nabi nak tinggal dulu. Jadi itu Allah bagi pilihan kepada Nabi untuk atas sebagai sebab apa istilah yang sesuai dengan keluarga Nabi. Kalau bahasa orang biasa kita boleh guna komplot, kita boleh guna konspirasi, tapi untuk isteri-isteri Nabi tak sesuai. Kita nak kata bukan konspirasi dan bukan komplot, tapi maknanya adalah rasa tak pakat di kalangan madu-madu tu, pakat untuk nak ni. Jadi itu perkara yang biasa juga pernah berlaku pada keluarga Nabi. Adakah berlaku itu dengan sebab tidak sempurnanya keluarga Nabi? Dah. Jangan kita sangka bahawa itu kalau Nabi menjadi begitu, kalau kita lagi teruk. Jangan, kita tak boleh anggap begitu. Sebenarnya yang berlaku itu adalah sebagai tunjuk ajar daripada Allah untuk kita umat yang belakang. Kalau jadi begitu, macam mana cara jalan penyelesaian? Sebenarnya bukan untuk nak merendahkan martabat Nabi dan sebagainya bila peristiwa itu berlaku, bukan. Untuk sebagai kita yang belakang sebenarnya. Nabi ini tak sebenarnya orang yang maksum, keluarga dia keluarga yang cukup dan sempurna, tapi kenapa ada juga berlaku sedikit sebanyak dalam keluarga untuk pengajaran kita yang belakang, untuk pengajaran kita hak belakang ni, hak yang banyak dosa-dosa belakang ni, macam mana nak buat? Jadi itu jalan penyelesaian. Sebab tu Nabi disebut sebagai rahmatan lil alamin, sebagai satu rahmat. Datangnya Nabi kepada kita itu sebagai satu rahmat, jalan penyelesaian, rahmat untuk dunia dan juga untuk akhirat. Jadi cara hidup dunia macam mana? Kalau berlaku masalah begini, macam mana nak selesai? Ada formula yang Allah dah tetapkan melalui tunjuk cara dan tunjuk ajar yang Nabi buat. Begitu. Kemudian aku berkata kepada Rasulullah SAW, aku fikir Tuhanmu selalu menurut keinginanmu. Jadi Aisyah, bila ayat ni turun, Aisyah kata ke Nabi, dalam bahasa kita lagu mana?
Duk kena belah dia ya. Lagu tu lah. Duk kena belah dia ya. Jadi bila ayat ni tu Allah turunkan ayat ni, seolah-olah Aisyah kata macam ada rasa tak puas hati jugalah, duk kena belah dia ya, Tuhan duk sokong belah dia, seolah-olah macam tu. Tu maksudnya. Aku berfikir Tuhanmu selalu menurut keinginanmu. Itu hadis itu riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Kena tengok dalam makan, kena tengok dalam kitab mereka lah. Yang ni dalam yang kita baca ni sebagai terjemahan saja. Kalau nak masuk dengan matan mungkin makan masa yang agak panjang. Baik. Pernyataan terakhir Aisyah di atas bukanlah sikap sinis atau penentangan. Itu dia abang lah. Bukanlah merupakan penentangan Aisyah. Perkara itu lebih merupakan sikap manja atau kelakar yang menunjukkan betapa terbukanya hubungan antara suami dan isteri dan suaminya. Jadi pengarang buat komen, dia kata itu adalah nak sebut, nak cerita kata ada keterbukaan dalam rumah tangga Nabi. Ada benda-benda yang boleh dibawa bincang. Para ulama tentu tahu bahawa yang dimaksudkan oleh Aisyah dengan pernyataan itu adalah bahawa Allah Subhanahu wa taala selalu akan mengabulkan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara itu Allah bermaksud hendak memantapkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membuat baginda dapat menjalankan tugas-tugas dakwah tanpa halangan apapun. Itu ya. Dia faham itu dah. Apa sangat mengagumkan bahawa sikap Rasulullah SAW kepada isteri-isteri baginda tetap tidak berubah meskipun baginda telah diberi kebebasan untuk memilih siapapun di antara mereka. Jadi Nabi tetap sayang semua, cuma Allah bagi pilihan itu. Aisyah berkata mengenai ayat tadi, dia kata turji man tasya' itu sampai pada junaha alaih itu. Telah saya turun bawah, saya tak baca terjemahan itu sebab sama dengan ayat yang kita baca tadi. Telah diturunkan Rasulullah SAW tetap saja meminta izin kepada kami, lalu baginda hendak mengunjungi salah seorang isteri baginda di luar hari gilirannya. Walaupun turun ayat ni, Allah bagi pilih kepada Nabi. Nabi nak duduk rumah siapa, Nabi nak pergi duduk rumah siapa. Tapi Nabi tak buat lagu tu. Nabi tu Aisyah sebut. Walaupun ayat ni dah turun, Rasulullah tetap saja meminta izin kepada kami jika baginda hendak mengunjungi salah seorang isteri baginda di luar hari giliran. Kalau tengok giliran siapa ni. Kalau giliran kau ni, kalau kata yang seorang lagi tu, Nabi nak bicara yang isteri yang lain, Nabi akan minta izin yang kena giliran. Itu yang sepatutnya. Itu yang sepatut sebagai suami. Itu di segi keadilan tu. Kalau giliran yang orang yang poligami lah, yang mono tak apa lah. Yang poli, mono tu satu lah. Yang poli itu yang lebih. Politeknik, poli macam-macam lah. Politeknik, poliklinik, bila sebut poliklinik boleh buat belakang. Perkataan boleh apa semua. Kalau dekat kliniknya tak boleh nak bedah. Nak bedah pun tak boleh. Kalau poli boleh belakang. Jadi macam tu lah. Kalau orang yang poligami, dia kena minta izin pada isteri yang gilirannya. Ya. Poligami. Kita dengar mana? Rupanya poli. Yang tu jawab lagu mana? Yang tu kalau dah jadi dah tu, kalau kita ingat sebagai satu, kalau kita terima dengan sabar, itu Allah angkat martabat kita. Kalau tak terima pun, janganlah sampai pecah belah ada-ada. Ada-ada tu jangan bagi jahanam, jangan bagi rosak. Dah ada tu teruslah, kayuhlah. Kita duduk atas perahu tu dah, kayuhlah, gayuh sampai perang mentah nak mati. Biar apilah. Cuma bincang baliklah. Kalau dah poli cara tak resmi, poli haram. Poli illegal. Poli illegal. Bila poli illegal ni ialah berlaku sebab kita ni dekat sangat dengan sepadan. Sebab belah sepadan ni mudah sangat. Langkah seberang sungai ya boleh angkat lalu lah. Kalau dah berlaku tu, bincang baliklah, buat bagi adil balik. Kalau dah berlaku. Kalau tak berlaku lagi tu, ingatlah, bincang elok. Jadi apa jawapan saya nak jawab tadi ya? Kena bincang lah, kena bincang. Kadang-kadang kita kena ingat gini lah, kita balik kepada Allah. Kalau dah berlaku benda tu secara illegal dari segi undang-undang di Malaysia, sebenarnya dari segi hukum syarak sah. Bila dah kahwin, ada saksi, ada semua tu sah. Dari segi syarak sah. Cuma kita sebut illegal tu dari segi undang-undang negara lah, undang-undang pejabat agama di kita ni kena minta izin dan sebagainya, tu tak apalah, kita kata illegal. Kalau dah berlaku illegal begitu, maka kita kena sabarlah balik pada Allah. Kalau
inilah satu ujian yang Allah bagi dekat aku. Allah nak suruh aku sabar. Mungkin dengan sebab ini Allah nak bagi balasan yang baik untuk aku hidup di akhirat kelak. Kita anggap ingat benda tu, kemudian panggil bincang elok, bagi-bagi adil lah kalau dah berlaku. Dan sebagai suami pun, kalau nak poli secara illegal pun, bagi adil lah, bagi adil. Bagi adil. Sebab memang kes poligami ni memang bermasalah lah. Kalau poligami secara tidak mendapat persetujuan isteri yang pertama, memang akan berlaku ketidakadilan di situ. Dia akan berlaku. Pernah saya tak ingat, kawan cerita kan, saya terbaca di mana saya tak ingat, satu perempuan tu jadi isteri yang kedua. Dia kata suami dia balik ke rumah dia, kena giliran dia hanya waktu siang. Malam tak boleh sebab takut hak sai. Takut hak bini tu anu cengih. Yang lelaki pun duk macam Piramli kata, kalau tak pandai temberang jangan kahwin. Jadi di segi situ, di segi keadilan tidak ada di situ. Sebab tu Tuhan sebut kan, fankihu ma taba lakum minan nisa masna 2, 3, 4. Tapi wa in khiftum an ta'dilu, kalau kamu tak yakin, kamu takut tak boleh berlaku adil, jangan banyak, satu je. Hak satu tu pun tak harap belah. Sat-sat minta gelang emas, sat-sat minta baju kaftan, sat-sat minta hak satu tu tambah dua lagi. Kalau kita tak boleh berlaku adil, Tuhan kita satu ya. Okey, yang sunnahnya kahwin satu tu sunnah. Kan? Yang hak lebih itu dibolehkan. Kalau mampu. Kalau kita rasa boleh berlaku adil, silakan. Tak ada masalah. Cuma itulah macam saya sebut tadi lah. Jadi kita kena balik kepada Allah. Kata inilah satu ujian yang Allah nak bagi dekat aku, untuk Allah angkat martabat aku. Tapi kita kena sabar, kena redha lah. Kena redha dengan keadaan tu. Jangan kalau ingat juga, tapi sambil-sambil itu duk cari tok promo, duk tolong buih bagi bodoh tok kaki ke apa, tu lagi tak boleh. Tu dosa tambah. Jadi kita orang yang mengaji ni jangan buat kerja lagu tu lah. Biar yang nak buat kerja lagu tu pergi duk cari tok promo, bodoh tok kaki, jamu ayak tumit ke apa ke. Biar orang yang tak mengaji tu, orang yang tak mengaji duk menari pagi-pagi, duk senang berbik, tak tahu apa lekok lah, biar mereka anu lah. Kita jangan buat kerja lagu tu lah. Kita ingat hidup kita ni tak lama. Kalau dah umur 40, macam saya dah umur 40, larat pi lagi ke 20 tahun, tak tentu lagi. Jadi kita kena ingat gitu. Kita kena sentiasa hasibu anfusakum. Kita kena counter balik diri kita. Kita kena check balik, umur aku pun tak panjang dah, duk gagah kelai pun tak berapa hari dah. Daripada aku nak lama tu, kita di akhirat nak lama selama-lamanya, daripada aku nak rosak di sana, biarlah sabar sikit di sini, di sana aku senang. Jadi kadang-kadang cara Allah uji kita tu tak sama. Macam kita bincang kemarin lah, ujian Allah tu pada seorang-seorang Nabi pun tak sama. Allah letak masing-masing cara ujian mengikut keadaan dan kesesuaian. Begitu juga kita sebagai manusia, Allah letak ujian itu juga tak sama. Kadang-kadang kita Allah bagi dengan cara kita sembah poligami ni, kadang-kadang kita Allah bagi cara illegal. Poligami secara kita tak tahu. Maksud illegal tu kita sendiri sebagai isteri yang pertama kita tak tahu. Ada orang lain Allah tak uji cara tu, kita rasa seronok dia, bahagia dia. Allah uji cara lain. Allah uji dengan cara anak-anak kalang kabut, anak menantu kacau bilau, masing-masing masalah. Jadi setiap manusia itu Allah letak masalah masing-masing. Cuma cara penyelesaian, cara penerimaan kita itu dengan kita redha tak redha dengan ketentuan Allah. Sebenarnya itu Allah dah tentu dah untuk kita. Sebab tu kita kena pegang rukun iman yang ke-6, percaya kepada kita. Bila kita balik itu hati kita senang, tak ada fikir apa. Kalau dia nak kelai boleh. Allah sah nak sangat aku ganyang ya. Kalau nak ikut lah, kalau nak ikut hati kita. Tapi tak usah, kita balik percaya benar tu ketentuan Allah, qada dan qadar. Kalau kita tak terima benda tu, seolah-olah kita tak beriman dengan qada dan qadar Allah. Itu jalan untuk kita counter, untuk kita nak tenang balik hati kita. Lepas tu kita bila dah jadi ni satu. Yang keduanya kita kena ingat, ni pun rahmat bagi aku. Kalau sebelum ni dengan tok laki ni lah, nak kena serika baju, nak kena masak gulai. Kalau kena tok laki cerewet, kena makan gulai, hak masak pagi ni, hak malam pangat tak makan dah, lagi kacau kita. Kalau dia tambah satu lagi senang, hak dia gila di sana kita tak ada fikir lah, kita duduk kerja kita ya. Kita boleh buat ibadat lebih, bangkit tengah malam dia pun tak kacau dengan kita.
Biarlah, jangan konu dia bicara. Dia main balik giliran kita baru kita bicara dengan dia. Pun ada rahmat di situ. Kita kena tengok dalam perspektif yang positif. Baru kita tenang. Itu caranya lah untuk kita nak menenangkan hati kita. Jadi kalau kita nak cari hondak banyaklah. Cari hondaknya banyak. Lepas tak umur ni, tok umur ni, lepas tak umur ni, tok umur ni, duit ku habis apa kita tak. Yang padahal yang tok laki duk berat bandung dia. Dia memang lagu tu dah naluri manusia ni lagu tu. Kalau dia tidak berbalik kepada agama, kalau dia poligami, dia akan berat hak muda lah. Kita ni sebab gini. Kita kereta lama ada, beli kereta baru. Hak baru tu kok mana pun balik main ujian je tu rayang. Hak lama biar pergi jemuk-mul pun pada hacat tekang. Lagu tu lah naluri manusianya lagu tu. Tapi maknanya kita hak lama ni jangan rasa rendah diri, jangan rasa lekeh, cuma kita cuba perbaiki. Usaha untuk cari redha Allah. Ingat, matlamat kita hidup kita nak cari redha Allah. Bila kita pegang di situ, maka kita selamat, kita tak ada duk kalang kabut. Tak apalah depa nak buat macam mana. Tuhan bagi kuasa kat depa boleh sampai 4. Tak apalah, Tuhan bagi kat depa. Kita jangan komen. Hak Tuhan bagi kat depa. Hak Tuhan bagi kat kita. Orang perempuan ni sebenarnya Nabi sebut cukup mudah masuk syurga. Paling mudah masuk syurga orang perempuan. Orang lelaki payah sikit. Pasal tanggungan banyak, berat, masalah macam-macam, isu akan dipersoalkan. Orang perempuan kalau dia dah berkahwin, taat Allah, taat suami, masuk syurga. Itu je pemuda untuk masuk syurga. Tapi nak boleh buat tu lah. Nak buat, nak taat tu. Tapi kalau dah bulan puasa, kita punya taat kena tengok taat yang selagi tidak bercanggah dengan syarak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk kalau sekiranya disuruh buat maksiat kepada Allah. Bulan puasa, kita tengah puasa, tok laki balik, tok laki kaki. Tak nak nasi, nak makan tengah hari. Tu tak wajib turutlah tu. Sebab maksiat, dia buat maksiat dengan Allah. Dia tak puasa, dia maksiat dengan Allah. Suruh kita kompromi dengan dia, itu tak boleh. Itu tidak wajib taat. Tapi selagi tidak bercanggah dengan hukum Allah, itu kita kena wajib taat lah. Maka Nabi kata tenang yang masuk syurga. Lepas tu mulut kena jaga lah. Mulut kena jaga. Lepas tu kita baca bab Isra Mi'raj yang kita dah baca hari Jumaat tu, banyak juga Nabi-Nabi, peristiwa yang Tuhan tunjuk dalam bayanan Nabi nak ke Mi'raj tu, jumpa dengan di kalangan umat Nabi yang ramai dalam syurganya, ada dalam nerakanya orang perempuan. Pasal apa? Pasal mulut. Mulut kena jaga. Mulut kena jaga. Dari segi kita cakap, kemudian lepas tu beletiak sikit-sikit tu, tak apalah, passion dia. Passion beletiak untuk orang lah. Dari segi bab mulut, orang lelaki-lelaki kurang. Bab nak mengatakan orang ni tak apa nak banyak sangat. Tak apa-apa. Bab lain lah pula. Sebab tu saya kata Allah letak tu manusia tu adil. Pada lelaki-lelaki Allah letak begini, pada perempuan Allah letak begini. Kemudian Nabi mai bawa jalan. Nabi sebagai basyiran wa nazira. Nabi tu yang kita baca kemarin. Nabi itu sebagai bagi berita gembira, basyir. Bagi buat baik masuk syurga. Buat jahat dia ni mengumpat-ngumpat, buat masuk neraka. Itu namanya nazir. Jadi kita ambil panduan yang Nabi bawa tu, insya-Allah kita selamat dunia dan akhirat. Itu cara antaranya. Baik, kita tengok sambung lagi. Habis itu yang ke-19-nya, rasa cemburu Aisyah kepada Khadijah. Tak payah dah dia passion. Passion cemburu ni memang hak orang perempuan je. Orang lelaki tak apa nak cemburu sangat. Pasal dia tu boleh kota banyak. Hak perempuan ni dia tak dia cemburu tu pasal orang nak rebut ambil hak dia. Dia marah tu. Jadi cemburu Aisyah kepada Khadijah. Tengok macam mana. Padahal Aisyah dengan Khadijah tak sempat duduk sekali. Aisyah dengan Khadijah tak sempat duduk sekali. Nabi tidak pernah berkahwin dengan mana-mana perempuan sepanjang sehayat semasa hidup Khadijah. Pasal apa pula Aisyah boleh cemburu? Kita baca dulu. Kedudukan Khadijah yang tidak terganti di hati Rasulullah SAW terlihat dalam kenyataan bahawa baginda sering mengingat dan menyebutnya. Nabi saja-saja Nabi sebut. Rasulullah SAW tidak pernah berduka di atas kematian seseorang sebesar rasa duka baginda ketika Khadijah meninggal dunia. Itu antaranya lah disebut.
Tidak ada seorang pun yang baginda kenang lebih lama daripada Khadijah. Tahun kewafatan Khadijah disebut Amul Hazan, tahun duka cita. Kerana Rasulullah SAW tidak boleh menghilangkan rasa sedih kerana ditinggal oleh isteri tercinta di sepanjang tahun itu. Lama kelamaan, kesedihan itu semakin lama semakin kurang, ditindas oleh tekad kuat dalam hati baginda yang luar biasa tabahnya. Jadi dia cerita Nabi sedih sangat bila Aisyah wafat. Khadijah wafat pertama. Pasal apa? Pasal pertamanya, isteri yang pertama yang duduk dengan Nabi adalah Khadijah, satu. Yang keduanya, dengan rahim Khadijah itu melahirkan 6 orang keturunan Nabi. Yang lain, perempuan lain tak ada, kecuali dengan Maryam Qibtiyah. Seorang yang namanya Ibrahim. Yang lain 6 lagi tu semua dengan rahim Khadijah. Aisyah tak ada anak, Sofiah tak ada anak. Yang ketiga, kerana Khadijah pendukung kuat kepada urusan dakwah Nabi. Harta yang ada tu Aisyah bagi dekat Nabi untuk berdakwah, jalan dakwah. Jadi maknanya kita nak berdakwah ni perlu kepada harta, perlu kepada ada kemampuan harta, baru kita boleh berdakwah. Kalau tidak, teruklah nak jalan tu. Boleh tapi teruk. Jadi Khadijah lah orang yang banyak pendukung kuat, pembantu. Yang keempat, Khadijah sebagai pembakar semangat. Ketika mana orang-orang Quraisy menekan Nabi, Khadijah lah orang yang pertama bagi semangat. Patutnya sebagai seorang isteri kita kena begitu. Bila tok laki timpa masalah, kita orang yang pertama bagi semangat. Ni kita padam muka, gatai dengan muka dua. Bukan bagi semangat. Dah. Balik rumah, adalah dia cerita masalah rumah tu, dia balik main cerita kat kita. Tok laki pun kadang-kadang dia lupa juga kata hak ni pun duk musuh juga dengan dia. Balik main cerita, kok boleh selesai masalah. Padam muka, gatai dengan muka dua, ambil. Kita tolong jawab. Kita bukan bagi semangat, kita tolong tambah lagi. Jadi antara faktor yang menyebabkan Nabi ingat lama kepada Aisyah, kepada Khadijah. Kemudian pada suatu hari, dia kata Rasulullah SAW mengenang Khadijah di hadapan Aisyah. Kemudian Nabi pun bila sayang ni kadang-kadang kita tersebut di depan orang lain. Aisyah berkata, seperti tidak ada perempuan lain di dunia ni selain daripada Khadijah. Macam tak ada orang lain kita tak kawan tu ya. Itu bahasa ayat kita ya. Jadi Aisyah sebut begitulah. Jadi bila Nabi sebut keadaan Khadijah tu, padahalnya Khadijah meninggal dah waktu tu. Khadijah meninggal dah, tapi Nabi sentiasa sebut kenang lama. Sebab jasa Khadijah tu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, dia kata Khadijah itu begini dan begitu. Adalah Nabi sebut-sebut begitu begini. Kemudian dari dialah aku beroleh keturunan. Nabi sebut antara sebab yang aku ingat lama, dengan rahim dia aku boleh keturunan. Hak lain tu tak boleh. Padahal kalau nak kira hak lainnya pun janda juga, sama dengan Khadijah. Cuma Khadijah ni walau umur aja tua. Umur aja tua, tapi yang lain tu semuanya Allah bagi macam anak darah. Cuma yang lain tu memang Nabi kahwin dengan janda. Macam dengan anak Sayyidina Umar, Hafsah juga janda. Kemudian Sofiah, semua janda kecuali Aisyah seorang aja. Yang Nabi kahwin nak darah Aisyah seorang aja. Aisyah Nabi kahwin ada khilaf ulama, ada yang kita bincang depan sebelum tu kita dah lepas dah. Ada kata umur 6 tahun, ada kata umur 7 tahun. Kemudian Nabi duduk dengan Aisyah tu yang khilaf juga, ada kata umur 9 tahun, ada kata umur 10 tahun, khilaf di situ. Sebab tapi juga tak dapat anak dengan Aisyah. Itu juga adalah antara hikmah yang Allah buat, kita tak tahu lah kenapa. Kemudian lagi, hadis itu riwayat Imam Bukhari. Tengok di bawah tu, HR tu hadis riwayat. HR tu short form daripada hadis riwayat Bukhari. Kena balik tengoklah dalam kitab Imam Bukhari. Aisyah berkata sendirian kecemburuannya kepada Khadijah dalam riwayat. Setiap kali Rasulullah SAW menyebut Khadijah, baginda pasti memujinya. Pada suatu hari, aku berasa cemburu. Tak ada dia pun. Satu hari rasa cemburu. Maka aku katakan, kamu selalu mengenang perempuan tua yang tidak bergigi itu. Padahal Allah telah memberimu pengganti yang lebih baik.
Dia lagu tu lah. Yang tu bukan makna Aisyah tu kurang ajar dah. Tapi maknanya naluri manusia tu kadang-kadang terlepas, terlajak cakap. Dia tanya apa tak ada giginya. Matilah. Apa Nabi jawab? Allah tidak pernah memberiku pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Nabi jawab. Bahasa Nabi-nya lembut. Kalau bahasa kitanya tak tahu lagu mana yang jawabnya, hak bagian jawab tu. Tapi bahasa Nabi-nya lembut dengan penuh hikmah. Dia yang beriman kepada aku ketika semua orang ingkar. Tu Nabi sebut. Nabi sebut kelebihan Khadijah. Oh, ketika mana awal Islam orang yang tak terima, orang yang ingkar, dia orang yang pertama terima Islam dengan aku. Dia yang mempercayai aku ketika semua orang mendustai aku. Dia orang percaya ke aku ketika semua orang tak percaya aku. Ketika aku balik cerita keadaan dakwah yang mula-mula tu, Khadijah orang yang pertama percaya. Dia yang memberi aku harta ketika semua orang enggan memberi. Nampak? Macam saya sebut tadi. Dan darinya Allah memberi aku keturunan. Daripada Khadijah hati Allah bagi keturunan dekat aku. Sesuatu yang tidak dia anugerahkan kepada aku dari isteri-isteri aku yang lain. Puan hati. Ni ada apa? Itu jawapan Nabi kepada Aisyah lah. Hak balik pada muka tu saja je nak. Saja saya tambah hati. Kemudian hadis ini riwayat Imam Ahmad. Jadi Nabi jawab. Kenapa Nabi sangat kenang, sangat ingat kepada Khadijah? Dan pada tahun itu juga, kalau kita baca peristiwa Isra dan Mi'raj, pada tahun itu juga, tahun yang sama, tahun wafatnya Khadijah, tahun itu juga wafatnya Abu Talib, pak saudara Nabi. Dan tahun itu dia panggil Amul Hazan, tahun yang penuh duka cita pada Nabi. Dan Allah menggembirakan Nabi dengan berlakulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itu, kita boleh ambil moral story-nya daripada peristiwa yang berlaku kepada Nabi itu. Jadi tengoklah dalam keluarga kita, kalau sekiranya ada yang sedih dengan kematian dan sebagainya, kita cuba hiburkan dia dengan cara bawa pergi jalan. Itu cara Allah tunjuk. Allah nak hilangkan kesedihan yang berlaku pada Nabi itu. Dua kesedihan yang berlaku dalam masa yang sama. Jadi Allah bawa jalan Nabi, perjalankan Nabi ini sampai ada peristiwa yang besar lagi lah sebenarnya. Tapi di situ kita boleh ambil maknanya bawa perjalanan bagi tenang hati balik. Jadi Nabi balik dalam keadaan yang seronok dan gembira. Itu cara nak berubat hati manusia yang dalam keadaan duka cita. Allah tunjuk kepada kita. Cuma kadang-kadang itulah, daripada peristiwa yang berlaku daripada Isra Mi'raj itu, kita tidak tengok yang di sebalik itu. Jadi pada orang-orang yang mengkaji, dia tengok apa yang boleh ambil daripada, selain daripada hukum-hukum syariat yang ada, yang penuh dalam Isra Mi'raj itu, ialah memang tapi moral story yang kita boleh ambil daripada belakang cerita, belakang peristiwa. Baik, pada suatu hari, kita sambung lagi. Pada suatu hari Aisyah terasa pening kepalanya. Dia berseru, aduh kepala aku. Begitulah kita ni, sakitnya dan sebagainya lah. Rasulullah SAW segera menyampuk, kepala aku juga sakit. Tidak ada persoalan jika kamu mati sebelum aku. Akulah yang akan memandikanmu dan mengkafankanmu, menyolatkanmu dan mengkuburkanmu. Jadi Nabi kata, bila Aisyah mengadu sakit kepala, Nabi pun kata aku sakit juga. Kita cara Nabi nak tunjukkan kasih sayang kepada Aisyah. Jadi Nabi kata, Kalaulah hang mati dulu tak susah hati. Nabi kata, akulah yang akan memandi kamu, dan aku yang akan mengkafan kamu, aku yang akan solat kamu, dan aku yang akan mengkubur kamu. Jadi Nabi pujuk Aisyah. Itu faedah dalam rumah tangganya. Kemudian Aisyah menjawab, setelah menguburkan aku, pasti kamu akan pulang ke rumah aku dan berkahwin dengan perempuan lain di sana. Itu pasien dia dah. Kemudian Rasulullah hanya tersenyum mendengar pernyataan itu. Nabi gelak gitu lah, senyum. Tahu dah pasien perempuannya lagu tu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Baihaqi dan Ibn Hibban. Jadi itu peristiwa yang berlaku dalam keluarga Nabi. Jadi sebagai pengajaran dan ibrah untuk kita ambil, kita cuba applykan dalam keluarga kita. Kalau tak boleh semua pun kita cuba buat sekadar yang kita mampu. Pada suatu hari Rasulullah SAW menahan seorang tawanan di rumah Aisyah. Oleh kerana asyik berbincang dengan teman-temannya, Aisyah lalai dan tidak mengawasi tawanan itu hingga tawanan tadi berjalan lari.
Kemudian Rasulullah SAW datang dan bertanya, "Wahai Aisyah, kemana tawanan itu lari?" "Aku lalai mengatasinya kerana asyik dengan perempuan ini," jawab Aisyah. Aisyah kata dia teralik. "Apakah kamu gila? Kamu mendoakan keburukan untuk aku, maka aku membolak-balikkan tanganku untuk memeriksa di mana di antara keduanya yang akan dipotong." Aisyah tengok kan. Ini terjemahannya kot. Mungkin terjemahannya agak kasar, agak bahasanya agak kasar. Kalau kita tengok dalam hadisnya, ni. Mendengar jawapan Aisyah itu, Rasulullah SAW segera memuji Allah dan mengangkat tangan sambil berdoa, "Ya Allah, aku adalah manusia biasa yang boleh marah seperti semua manusia yang lain. Jika aku mendoakan keburukan untuk seorang mukmin, lelaki maupun perempuan, maka jadikanlah doaku itu sesuatu membersihkan dan menyucikannya." Jadi bila Nabi marah Aisyah tu, yang agak kasar tu, jadi Aisyah pun angkat tangan. Hang mana nak lekat pula tangan ni. Sebab dia lalai yang Nabi suruh tadi. Jadi Nabi pun tersedak daripada tu. Kemudian Nabi kata, "Sekiranya aku mendoakan keburukan untuk seorang mukmin, lelaki ataupun perempuan, maka jadikanlah doa Nabi itu untuk membersihkan dan menyucikan dia tu, untuk menaikkan martabat orang yang Nabi doa tadi." Jadi tu yang ni. Kemudian Aisyah seringkali membanggakan kenyataan bahawa dirinya merupakan salah seorang isteri Rasulullah SAW yang baginda nikahi dalam keadaan masih gadis. Yang biasalah tu, memang semua pun. Dia kadang-kadang dengan sikap manja, Aisyah pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, di satu lembah ada pokok yang sebahagiannya telah dimakan dan ada pokok lain yang sama sekali belum disentuh. Pokok mana yang akan kamu pilih sebagai tempat untamu makan rumput?" Aisyah buat ayat. Buat ayat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Pokok yang belum pernah dijadikan tempat makan rumput unta lain." Tentulah nak pergi cari orang lain tak usik lagi. Nak pergi cari rumput hal elok lah. Jadi Aisyah tu tanya tu nak sedap hati dia. Dia nak tahu, nak test Nabi, nak tengok Nabi lebih apa dah. Dia jalan sebagai manusia biasa lah tu. Kemudian hadis ini dia kata riwayat Imam Bukhari dan Ibn Hibban. Habis itu, buat contoh keadaan, rumah tangga Nabi boleh faham kot. Lebih kurang lah. Sebab dia contoh mudah-mudah je. Kemudian dalam peristiwa berita bohong, hadisul ifki. Hadisul ifki. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang menegaskan kebersihan Aisyah dari segala fitnah, ibunda Aisyah berkata kepada putrinya itu, "Berdiri dan datanglah kepada Rasulullah SAW." Akan tetapi Aisyah menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan menemui baginda. Aku hanya akan memuji Allah yang telah membebaskan aku dari segala fitnah dengan menurunkan wahyu yang akan terus dibaca hingga hari kiamat nanti." Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Dalam peristiwa hadis sul ifki yang sebelum tu saya contoh dah. Peristiwa balik daripada perang Bani Mustalik tu yang Aisyah dituduh buat jahat dengan Safwan bin Mu'attal. Baik, kemudian yang kepala astro Madinah ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mula punca. Kemudian dia ikut sampai di kalangan sahabat Nabi sampai terpengaruh dengan berita yang dibawa, fitnah yang dibawa oleh Ubay tu, yang dimulai oleh Ubay tu. Kemudian sampai Hasan bin Sabit, salah seorang penyair di kalangan sahabat ketika itu pun buat keluar satu syair menyindir Aisyah. Kemudian dalam peristiwa hadisul ifki itu, bila ada Allah turun wahyu untuk jawab balik, kata Aisyah tu tak terlibat. Peristiwa itu hanya peristiwa bohong, sengaja direka-reka. Kemudian bila dah selesai turun wahyu tu, mak kepada Aisyah ni, Ummu Ruman, mak kepada Aisyah ni, dia kata kepada Aisyah, "Pilah jumpa," bahasa kita. Saya nak fahamkan dalam bahasa kita. Dia kata, "Aisyah, pilah jumpa Nabi. Dah benda ni dah selesai dah." Kemudian Aisyah kata apa? Aisyah kata, aku ni bahasa terjemah ni. Bahasa cakap antara mak dengan anak tu lain lah. Dia kata, Aisyah kata, "Aku tidak akan menemui baginda. Aku hanya akan memuji Allah yang telah membebaskan aku dari segala fitnah dengan menurunkan wahyu yang akan terus dibaca hingga hari kiamat." Jadi Aisyah macam termakan hati dengan peristiwa hadisul ifki itu. Merajuklah. Sebab dalam peristiwa hadisul ifki itu, Nabi bukan terpengaruh, tapi ada sedikit dalam diri Nabi sampai Nabi masuk jumpa Aisyah. Nabi kata, "Aisyah, wahai Aisyah, kalau sekiranya sungguh seperti apa yang orang sebut peristiwa ini berlaku, tolong minta ampun dengan Allah."
Nabi sebut begitu kepada Aisyah. Jadi mungkin dengan sebab peristiwa tu Aisyah makan hati. Jadi bila dah selesai semua, mak Aisyah ni suruhlah Aisyah jumpa dengan Nabi. Dia kata dia tak mau jumpa dengan Nabi. Dia akan hanya puji Allah yang telah membebaskan dia dengan Allah turun wahyu dalam surah An-Nur. Ayat panjang tu cerita daripada ayat 11 sampai ni. Kemudian kita akan jumpa cerita hadis Sulfi, kita tak sampai kan. Di depan ni kita akan jumpa hadis Sulfi. Kalau lepas dah cerita hadis peristiwa apa amal lima sekali lepas dah belakang kan. Ada lagi kita akan jumpa di depan. Depan kita akan jumpa. Kemudian dalam satu kesempatan yang lain Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah, sungguh aku boleh membezakan situ tak? Betul. Sungguh aku boleh membezakan bila kamu senang dan bila kamu marah. Nabi kita aku senang. Waktu mana hang marah aku tahu, waktu mana hang syok aku tahu. Nabi kata kat Aisyah gitu. Bagaimana kamu membezakannya? Tanya Aisyah. Aisyah kata tahu lagu mana? Bahasa kita lah. Jika kamu senang, kamu akan berkata tidak demi Tuhan Muhammad. Tetapi jika kamu marah, kamu akan berkata tidak demi Tuhan Ibrahim. Itu beza. Aisyah bila dia tak marah, dia akan jawab kepada Nabi sesuatu benar, dia kata demi Tuhan Muhammad. Tapi bila dia nak marah ke Nabi, dia kata demi Tuhan Ibrahim. Dia tukar sikit situ. Jadi Nabi kata aku tahu taktik hang. Ya, kamu benar wahai Rasulullah. Aisyah kata dia sungguhlah. Sesuatu yang ku jauhi daripadamu hanya namamu. Ya Nabi bila marah ni nama tak apa nama sebutlah. Tu tabiat dah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban. Habis itu kemudian Aisyah dan tugas-tugas rumah tangga. Ada soalan ke? Tak ada. Aisyah dan tugas-tugas rumah tangga. Tengok macam mana Aisyah buat dalam keadaan rumah tangga. Tadi kita cerita lebih kurang macam mana hubungan antara Aisyah dengan Nabi dalam keadaan rumah, tadi buat masalah perasaan masing-masing. Kemudian ini kita nak tengok tugas. Tadi cerita bab hati, yang ni cerita bab nak kena kerja buat ni. Kerja buat dalam rumah. Tengok macam mana Aisyah buat. Meskipun ada pembantu di kediaman Rasulullah SAW, tetapi Aisyah tetap berusaha untuk mengurus rumah tangga dan segala keperluan Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri. Itu yang Aisyah buat, yang sepatutnya itu sebagai isteri. Ni dah bila ada maid, ada tukang gaji semua, balik maid tu goyang kaki sila panggung pula. Bibi, ambil ayam cawan. Padahal tu laki kita nak minum ni. Bibi, tolong angkat beg tuan balik. Esok boleh kat bibi tu mula kita pun bebek lah. Kita semua serah kat bibi. Bila dah ada kita nak senang semua. Kita tengok macam mana Aisyah buat. Aisyah walaupun ada pembantu, urusan yang sangkut paut dengan Nabi, dia buat sebolehnya, sepatutnya begitu. Barulah tidak ada ruang untuk orang lain masuk dalam hati suami tu. Ni tak, semua serah kat bibi. Tambah bibi tu pula comel dari kita. Banyak lagi. Nak cari bibi, ambil hak umur, hak agak-agak lebih daripada kita. Jangan ambil hak bawah daripada kita. Kalau ambil bawah daripada kita, jam. Lepas tu bibi pula dia pandai buh hincu. Kita tak apa nak rajin. Kita balik rumah dengan kembal lah, apalah, bibi dah. Dia duduk dalam rumah, dia bersiap lah, dia buh bedak lah, dia buh eyeshadow, dia buh belakang. Kita bila balik rumah dia tak apa lah, balik dah kerja letih. Buang-buang punggah buang habis tu pakai kembal duk dengan rambut nak bang. Tok laki tengok bola lah. Itu pun antara punca-punca. Punca-punca. Bukanlah semua, tapi punca, antara punca. Kerana kita bagi peluang. Patutnya bibit tu bersiap, kita kena lagi bersiap pada bibit tu. Bubuh boleh tebai zinci tu, apa nama? Maskara tu. Main kita lawan sangat. Barulah suami kita tak terpengaruh dengan keadaan tu. Antara benda-benda yang faktor-faktor yang boleh menyumbang ke arah tu. Banyak kalau kita tengok peristiwa, banyak sangat yang suami tertarik hati dengan bibi. Dalam bibi dia duduk rumah orang. Bila dia duduk rumah orang, dia bersiap, dia kena bersiap lah. Pak Encik dia nak tengok kan. Kita ni dia ingat tak apa dah hak kita, tak apa dah lagu mana pun. Dia ingat kita hak kita tak apa dah lagu mana pun. Tu yang dia ingat siapa nak mau perut buncit kau ni. Kita kata laki kita jangan hak perut buncit tu kita tak tahu tak
Mungkin ada orang kenali perut buncit tu. Kita tak tahu. Dia suka orang ni pada sesuatu yang abstrak. Kita tak boleh nak interpret. Kita tak boleh nak tafsirkan. Kita kata, tak elok orang ni dah orang kenal. Kita duk kata. Kita ukur dengan hati kita. Hati orang kita tak tahu. Mungkin hak tak elok tu elok pada dia. Jadi hak yang ada tu jagalah. Jaga hak ada tu jaga. Bukan nak ubut dah, bukan. Cuma sebagai jelas. Sebagai nak hilang ngantuk itu nak tu. Benar tak berlaku sebagai nak hilang ngantuk. Baik, kita sambung balik. Tengok apa Aisyah buat. Dia menggiling tepung, memasak